Menarik petang ini, sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri harus diputus melalui undi percaya di Dewan Rakyat. Harakah Daily dakwa wartawan mereka tidak ceroboh Rumah Menteri Besar Selangor. Najib mohon kerajaan ambil tindakan terhadap tayangan dokumentari 1MDB di Netflix. Papagomo mengaku tidak bersalah tuduh kerajaan perpaduan pro-Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 8 Januari 2024 bersamaan 26 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sokongan terhadap seseorang Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di Dewan Rakyat dan bukannya berdasarkan akuan berkanun SD. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata demikian susulan tulisan seorang penulis blog yang melarikan diri dan kini dalam buangan, Raja Petra Kamarudin yang mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperoleh sekitar 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara kesimpulannya, semua pihak perlu merujuk Perkara 43/4 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43/4 menyatakan bahawa Perdana Menteri hendaklah mengemukakan peletakan jawatan sekiranya beliau tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. SD untuk membuktikan sokongan majoriti pertama kali digunakan pada Februari 2020 oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam usahanya untuk menjadi Perdana Menteri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri dan bekas pegawainya akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan susulan dakwaan penyelewengan dana kerajaan bernilai jutaan ringgit. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata demikian ketika ditanya pemberita sama ada Perdana Menteri ke-9 akan menjadi orang terakhir disiasat. Katanya, siasatan akan lebih kepada bagaimana dana kerajaan dibelanjakan dan syarikat-syarikat yang mendapat dana. Katanya, buat masa ini hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil. Walaupun namanya tidak disebut secara khusus, Azam dipercayai merujuk kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memimpin Kerajaan Perikatan Nasional PN dan BN sebelum ini. 3 wartawan Harakah Daily yang direman atas dakwaan menceroboh kediaman Menteri Besar Selangor di Shah Alam kemarin mendakwa laporan polis yang dibuat ke atas mereka sebagai tidak menggambarkan kejadian sebenar. Merujuk salah seorang daripada mereka, Sufi Kamari, mereka dijemput wakil NGO Ummah Muhammad Zai Mustafa bagi menghadiri pertemuan di antara penduduk kampung Sungai Sirih di Klang bersama Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari berkaitan isu pengambilan tanah untuk projek Rangkaian Kereta Api Pantai Timur ECRL. Beliau menafikan kandungan dalam laporan polis terlibat dan fakta dalam laporan itu adalah palsu. Tambahnya, beliau sudah memaklumkan tujuannya datang kepada pegawai bertugas dan dibenarkan memasuki premis terbabit. Apabila pertemuan tersebut berakhir, Sufi dipanggil seorang pegawai keselamatan yang kemudian menuduh dia dan 2 individu lain menceroboh. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menerusi peguamnya memohon pihak pendakwaan mengambil tindakan segera dengan mengarahkan perkhidmatan penstreaman Netflix mengeluarkan filem dokumentari Man on the Run yang sedang ditayangkan di negara ini. Man on the Run ialah dokumentari yang diarahkan, ditulis dan diterbitkan oleh Cassius Michael Kim berkisar mengenai skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang ditayangkan di negara ini pada 19 Oktober tahun lalu.
Ia turut memaparkan temu bual Najib yang menafikan pembabitan dalam skandal terbabit selain temu bual dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengarang Sarawak Report Claire Rukesel Brown dan bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah ketika memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini mendakwa dokumentari berdurasi 1 jam 38 minit itu sangat subjudis terhadap anak guamnya kerana perbicaraan 1MDB sedang berjalan dan pendakwaan terikat dengan tanggungjawab untuk mengambil tindakan segera. Muhammad Syafiee berkata, apa yang lebih serius lagi adalah Tommy turut membuat kesimpulan sendiri berhubung kes itu di luar mahkamah dalam dokumentari berkenaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesahkan kesahihan transaksi syarikat-syarikat yang dipercayai memperolehi dana daripada Aman Palestin Berhad kerana terdapat banyak perkara yang mencurigakan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memberitahu berdasarkan siasatan ke atas senarai syarikat-syarikat yang dihantar badan amal itu, pegawai penyiasat mengesan wujudnya perkara-perkara yang mencurigakan yang memerlukan penelitian mendalam. Ia menimbulkan kesulitan kerana Aman Palestin mendakwa mereka telah menghantar sumbangan tetapi tidak dapat memastikan siapa penerima dana tersebut. Sebelum ini, media melaporkan SPRM mendapati penyaluran dana awam kepada Aman Palestin ada yang digunakan untuk membeli aset dan nama syarikat proksi. Penyaluran dana pelaburan itu dipercayai kepada syarikat proksi dan pembelian aset atas nama proksi. Ketua Wanita Bersatu Terengganu mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas pertuduhan mengemukakan dokumen palsu berkaitan program Back to School pada 2020. Menerusi laporan sebuah portal, Pengerusi Pertubuhan Komuniti Gemilang Terengganu, Roslilawati Mukhtar, membuat pengakuan di depan Hakim Muhammad Azhar Uthman selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa. Roslilawati didakwa dengan curangnya menggunakan sebagai tulen suatu dokumen iaitu senarai nama 100 orang program Back to School bertarikh 17 Disember 2020 berjumlah RM5,000 yang mana tertuduh tahu dokumen itu palsu. Dia dituduh mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum bawah Seksyen 465 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman denda RM5,000 atau 2 bulan penjara jika gagal membayar denda. Blogger kontroversi Wan Muhammad Azri Wan Dres mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut membabitkan kenyataan yang mendakwa kerajaan perpaduan sebagai pro-Israel. Beliau yang kini lebih dikenali sebagai Papa Gomo memohon dibicarakan sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim N. Priscilla Hemamalini. Mengikut pertuduhan, Papa Gomo yang juga bekas Exco Pemuda UMNO didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Khalid Hamidi jam 1 tengah hari 8 November lalu, di mana kata-kata berkenaan dilihat oleh seorang lelaki dikenali Hisham Syarudin di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948, Akta 15 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta sama yang membawa kepada denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Mustafa P. Kunyalam mencadangkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin terhadap tertuduh. Bagaimanapun, Peguam Bela Wan Muhammad Azri, Muhammad Rafiq Rashid Ali memohon jaminan RM3,000 dengan isteri anak guam menjadi penjamin. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV.
Next Step Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.